Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia baru, salam Melaka berbau pintar jauh bersih. Saudari-saudari வணக்கம். Sepinya hormat yang memakai falukum mana bila syukran. Marahan harin inturan mandi caran tajahab. Tuan-tuan dan perempuan, saya terlebih dahulu mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional kerana telah membentuk Jemaah Menteri dalam keadaan genting, kritikal dan amat diperlukan untuk memastikan ekonomi kita kembali stabil, kestabilan politik dan seterusnya dari segi untuk berhadapan dengan ancaman penularan wabak coronavirus. Saudara, apapun kita tidak ekstrim dengan ideologi parti politik, namun kita perlu ingat iaitu government of the day. Pada ketika Barisan Nasional tumbang dengan tragis kerana dikatakan terpalit dengan rasuah, salah guna kuasa pada PRU 14 dan disitulah kematangan rakyat Malaysia, baik penyokong Tegar, UMNO, PAS, BN. Mereka reda, pasrah, terima hakikat. Dan kini detik tragis pada 22 hari bulan Februari 2020, Tun Dr. Mahathir telah meletakkan jawatan. Maka Pakatan Harapan telah kehilangan mandat majoriti untuk memimpin negara ini sebagai kerajaan. Kesilapan besar yang dilakukan oleh Tun Mahathir telah mengakibatkan Datuk Seri Anwar tidak dapat menjadi Perdana Menteri yang diidamkan oleh Datuk Seri Anwar mulai tahun 1996 sehingga 2020, iaitu 22 hari bulan 2020. Saudara, sekarang ini kita perlu lebih realistik kerana kerajaan yang sedang memimpin Malaysia ini adalah Perikatan Nasional. Namun saya ingin memberi cadangan, pandangan, dasawarsa, saranan kepada kerajaan di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Segala pandangan sebagai penganalisis politik, golongan yang celik dari segi percaturan politik dan juga kelestarian stakeholders khususnya rakyat. Saya menyarankan pelbagai idea kepada kepimpinan Kerajaan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dahulu. Namun saya melihat kedangkalan, keengganan berlaku apabila pada ketika BN hampir rebah PRU 14. Saya telah memberi cadangan demi cadangan untuk memperbaiki pelbagai aspek. Pelbagai maklumat telah diberikan tetapi mereka tidak mahu dengar. Akhirnya mereka jatuh. Dan Pakatan Harapan juga dilihat kerajaan yang pada satu ketika apabila dalam 2 tahun PH memimpin Malaysia, pelbagai kertas kerja, cadangan, penambahbaikan telah saya majukan dari masa ke semasa. Namun apa yang saya melihat sikap kepimpinan Majlis Presiden Pakatan Harapan dan juga kebanyakan wakil rakyat dan ahli parlimen Pakatan Harapan, sebahagian besar daripada mereka tepu, ungkal dan sentiasa prasangka, sangka buruk kepada siapa sahaja memberikan pandangan, saranan, idea. Sebab dalam kalangan wakil rakyat Pakatan Harapan dan sebahagian jemaah menteri, mereka ini berhati kecil, berjiwa kecil dan sangat bergantung kepada proksi kiri dan kanan, ahli-ahli parti politik, wakil rakyat yang mengasut penjawat awam, ketua jabatan yang sedia ada dilihat sebagai yang mana telah dilantik oleh Barisan Nasional dahulu. Mereka kebanyakannya digugurkan ataupun dijumutkan, dan ini menimbulkan kebencian dalam kalangan penjawat awam. Begitu juga idea-idea keikhlasan yang disarankan, disampaikan oleh sarjana, pemikir, NGO, saya sendiri. Dengan dangkalnya sebahagian besar daripada pemimpin ini, mereka tidak mahu menerima dan mereka bergerak mengikut cara mereka. Majlis Profesor Negara juga dijumutkan. Banyak kali saya sarankan hidupkan semula
Kalau mahu melakukan rombakan silakan, tetapi hidupkan Majlis Perluasan Negara itu. KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, saya merayu berkali-kali kepada Tun Mahathir dan Majlis Presiden Pakatan Harapan tidak mahu melayan dengan alasan 1 trillion debt dan masalah kegawatan dari segi kalau sekiranya kementerian ini diwujudkan, maka pelbagai kos ataupun disebut dari segi costing dan juga bajet yang besar. Baik saudara, kita tidak mahu menyalahkan Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional. Cuma saya mahu menarik perhatian kedua-dua parti politik ini. Tuan-tuan perlu ingat, Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan tidaklah akan kekal dalam PRU 15. Sebab PRU 15 kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Nasihat saya kepada semua parti politik, tolong pastikan calon-calon pilihan raya yang akan di peringkat DUN dan Parlimen, kalau boleh lantiklah muka baru dalam kalangan usahawan, mereka-mereka yang berjaya, golongan korporat, ataupun anak muda belia, ataupun sarjana profesor mana nak bersara, ataupun mereka-mereka yang intelektual yang mahu melibatkan diri dalam politik. Kerana politik ini satu kerjaya. Dia bukan hak milik tuan-tuan, bukan hak milik orang lain, dia adalah hak milik semua orang. Jadi kita tidak ada sebab kita saja mesti berpolitik, memegang jawatan, orang lain tak boleh. Ini tidak betul. Jadi kalau terlalu lama dalam politik, tuan-tuan memiliki rekod, tinggal lagi belum dibuka oleh SPRM ataupun memang tidak sampai pada SPRM. Dari segi segala perlakuan salah guna kuasa, rasuah, ketirisan, apa-apa yang tuan-tuan lakukan, aset, wang simpanan, perkara itu sekiranya dibongkar, dia akan menjadi satu masalah besar. Sebab itu saya ingin menegaskan di sini, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Jadi yang kedua, resis. Baik parti Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan, parti komponen, walaupun tuan-tuan ada agenda kemelayuan, UMNO, Islam PAS, mungkin MCA, MIC, dan juga Barisan Nasional, masing-masing ada agenda, tetapi tolong fleksibel dan jangan ekstrim. Walaupun kita Islam, jangan jadi parti Islam ekstrim, terlalu jumuk, terlalu ekstrim, tak boleh begitu. Dia perlu mengikut Perlembagaan Madinah, akhlak Muhammad SAW, iaitu perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2, bagaimana semua kaum diberi keadilan, hak mereka mengamalkan agama mereka, dan mereka diberikan hak dari segi kewangan, dari segi agihan ekonomi sama rata, Yahudi, Nasrani, Majusi, golongan Ansar, musyrikin. Baik saudara, seterusnya jemaah menteri, menteri kabinet, ketua menteri, menteri besar, Perdana Menteri, mereka perlu menyantuni, melantik pegawai-pegawai kerajaan yang ataupun think tank ataupun mana-mana pihak yang pakar dalam bidang. Seramai 20 orang pakar-pakar untuk kementerian, semua kementerian di kalangan NGO, bukan semua NGO, orang-orang yang celik pandai, sarjana, think tank, dan siapa saja dalam 20 orang sebagai think tank untuk membantu kementerian dan menteri dan DUN dan Parlimen. Perkara ini perlu dibuat segera. Jadi setiap bulan sekali bermesyuarat dengan mereka, minta pandangan, rangka blueprint dasawarsa, pastikan setiap 6 bulan kaji balik. Tapi setiap 20 orang penasihat ini mesti duduk dengan jemaah menteri, menteri kabinet dan juga DUN dan di peringkat negeri, esko-esko, sebulan sekali, untuk sentiasa memberi peringatan kepada wakil rakyat dan juga menteri dan jemaah menteri. Seterusnya, saya juga menyarankan segala surat menyurat, aduan, permohonan diangkat oleh NGO, oleh rakyat, oleh sarjana, oleh individu, mereka menjadi orang tengah mengangkat masalah orang bawahan, aduan. Perkara ini sepatutnya dilakukan oleh wakil rakyat, tapi oleh kerana wakil rakyat kadang-kadang tidak berperanan ataupun tidak ada dasawarsa, tidak tahu melakukan tugas sebagai wakil rakyat, maka NGO dan juga orang awam yang ikhlas, mereka cuba membantu mengangkat masalah rakyat, apa saja masalah kaum B,
isu perumahan, isu penyakit, isu ibu tunggal, isu jabatan kebajikan, isu itu, isu ini, apa saja isu rakyat diangkat kepada menteri dan kementerian. Jangan salah faham. Terima kasih kepada NGO, terima kasih kepada opinion leader, terima kasih kepada profesor, sarjana, terima kasih kepada layman, terima kasih kepada siapa saja mengangkat isu dan surat-surat dimajukan. Sila balas. Terima kasih diucapkan dan permohonan tuan, aduan tuan telah dipanjangkan kepada kementerian atau ketibatan, satu salina hantar kepada mana-mana pihak. Jadi dengan cara ini sistem penyampaian kerajaan akan lebih efisien, rakyat menghormati, pengundi lebih menghormati kementerian, menteri ataupun parti politik, wakil rakyat dan sebagainya. Dengar ya pandangan saya ini. Jangan ungkal ya, jangan degil, jangan bongkak, jangan sombong. Sebab ada kerajaan wakil rakyat sebelum ini, mereka tak mau dengar. Malahan mereka dengar cakap 2-3 kerat kawan ni dalam ahli parlimen, dan mereka yang dengki asal dengki kianat ni, akhirnya mereka rebah. Sebab itulah saya nasihatkan ya. Jadi pastikan SOP, delivery sistem piagam pelanggan, satu surat, satu permohonan ya, mudahkan. Dan jangan memberi tekanan kepada rakyat, khususnya dari segi teks cukai. Saya dengar sekarang ni ada pihak cadangkan GST dikembalikan. Saya nampak sekarang ni ada sebab memang terlalu gairah, ada pihak yang mahu GST dikembalikan kerana mereka mahu BRIM diwujudkan semula. Tapi tuan-tuan kena ingat ya, apabila GST diperkenalkan atas separuh harga dan sebagainya, berapa persen, peratusan tu mungkin bukan 5%, 3% dan sebagainya, kesannya pada harga barang, kesannya kepada perkara lain, dia akan meningkat. So saya minta 2 tahun 8 bulan tu fikir masak-masak ya. Jangan buat terlalu gairah. Okey, PTPTN saya nak nasihatkan ya. PTPTN ni kalau boleh, saya setuju dengan PAS, sebab saya dah hantar sebelum PAS hantar. Saya dah cadangkan kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan, Tun Mahathir ungkal, Dr. Masli ungkal, tak mau dengar cakap. Satu janji dicapati. Akhirnya ramai termasuk saya, anak muda dan mereka-mereka yang pernah ambil pinjaman PTPTN, Yayasan Tengku Abdul Rahman, Bank Rakyat dan sebagainya, kami kena bayar 3-4 pinjaman serentak tau. Ya, Menteri, Timbalan Menteri, Tun Mahathir, Mukris Mahathir, orang-orang ni tak pernah pun bayar PTPTN. Apa mereka tahu? Mereka dapat beasiswa. Jadi mereka ada berbilion-bilion. Saya bukan nak mengutuk tuan apa, tidak. Saya nak rasionalkan. Jadi kami yang tahu kesusahan itu. So kamu yang janji 10 perkara dalam 100 hari, kamu nak hapuskan PTPTN, pendidikan percuma. Jadi kami undilah kamu, apa jadi? Akhirnya kami ditipu hidup pula, diarahkan potong gaji majikan ya, suka hati 300 bulan. Bukan kami tak bayar, kami bayar RM50, tapi tidak mau terima, tapi mereka terus potong gaji 300. Dan Tun Mahathir kata orang tak tahu malu, ambil hutang tak boleh bayar. So kita marahlah balik kan. So bagi saya beginilah, PTPTN tu kalau boleh yang kos pentadbiran tu jangan ada. Cek balik semua perjanjian, kos pentadbiran itu tidak perlu ada. Dan siapa yang dapat 3.5 above, dia punya GPA 3.5 sajalah, sebab dah tua, dah berumur kan. Tolonglah halalkan PTPTN tu. Lagi baik. Dan kalau dia ada banyak pinjaman, Yayasan Tengku Abdul Rahman dia ada kena bayar, PTPTN kena bayar, Bank Rakyat, dia boleh buktikan. So PTPTN tu kalau boleh jumutkan terus, halalkan. Saya cadang begitulah. Sebab bukan semua orang ambil 3-4 pinjaman. Dia terpaksa ambil 3-4 pinjaman sebab dia buat diploma, buat degree, buat master semua hutang. Jadi antara cadangan saya juga adalah tolong jangan mainkan isu perkauman agama terlampau sangat, kerana rakyat sensitif. Dan saya memang terus terang saya nak sebut di sini, orang selalu tak faham apa yang saya cuba sampaikan. Maksud saya, kita perlu faham populasi di Malaysia ni bumi putera. So 60% of wakil rakyat DUN dan Parlimen perlu bumi putera yang bersih, yang tidak korup. Jangan bumi putera yang korup, salah guna kuasa, songlap tak ada integriti. Kita tidak mahu bumi putera yang macam ni. Kita nak pemimpin 60% tu DUN dan Parlimen yang bersih. Okey. So itu yang saya maksudkan. Dan bangsa lain, kalau parti politik lain, jangan nak jadi menteri sangat, timbalan menteri terlalu ramai dalam kabinet. So kalau bangsa lain daripada bumi putera, baik di DUN ataupun Parlimen, ini akan memberi kesan. Sebab bumi putera ni mereka akan takut. Sebab apabila tuan-tuan yang mengarah, tuan-tuan yang menjaga itu dan menjaga ini, so tidak betul. Sebab tu saya jelaskan, ini bukan cerita resis. Dengarlah nasihat saya. Tak nak dengar tak apalah, rebah, terlangkup lingkup macam biasa. With that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.